Bismillah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Matematik tingkatan 2, bab 10 kecerunan garis lurus. 10.1 kecerunan, standard pembelajaran, memerihalkan kecuraman dan arah kecondongan berdasarkan situasi harian dan seterusnya menerangkan maksud kecerunan sebagai nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Maslahat bab ini. Pendekatan ilmu kecerunan ini akan membuka bidang kerjaya dalam matematik dan ahli fizik. Rumus yang digunakan dapat memberikan pengiraan yang tepat kepada permasalahan dalam reka bentuk produk. Selain itu, seseorang jurutera binaan terutama yang terlibat dalam ukur tanah menggunakan pendekatan pengiraan kecerunan untuk menentukan kestabilan atau ketinggian sesebuah kawasan. Imbasan silam. Edwin Bidwell Wilson merupakan ahli matematik yang mengaplikasikan konsep garis lurus kepada kecerunan. Beliau merupakan pakar analisis vektor yang pernah menerbitkan bukunya yang terkenal bertajuk Vector Analysis pada tahun 1901. Kecerunan diaplikasikan dalam pengiraan vektor untuk menjelaskan perubahan arah. Kecuraman dan arah kecondongan. Perhatikan gambar di bawah. Kawasan manakah yang dikatakan curam? Mengapa? Rajah menunjukkan kawasan berbukit yang dilalui oleh Farid dan Afif semasa berbasikal. Ketika mereka mendaki di laluan C, mereka berasa sangat sukar untuk meneruskan kayuhan. Apabila mereka menuruni bukit di laluan E, keadaan basikal sangat laju. Mengapakah situasi ini berlaku? Rangsangan minda muka surat 190 hingga 191. Tujuan aktiviti ini dilaksanakan adalah untuk mengenal pasti kecuraman dan arah kecondongan. Bahan yang diperlukan ialah perisian geometri dinamik. Di antara langkah yang perlu dilakukan ialah pertama, buka fail muka surat 190 untuk menonton video animasi kecerunan. Kedua, gerakkan butang bulat J dan N ke kiri dan ke kanan. Langkah ketiga, perhatikan kedudukan nilai sudut dan nilai kecerunan yang dipaparkan. Adakah nilai sudut bagi D dan E mempengaruhi nilai kecerunan? Bina suatu perkaitan antara kecuraman garis dengan arah kecondongan. Adakah nilai kecerunan yang negatif menunjukkan kecuraman yang rendah? Mari kita lihat perbincangan berdasarkan keputusan yang diperoleh berdasarkan perisian geometri dinamik. Sudut yang di sebelah kiri dan sudut di sebelah kanan mempunyai nilai yang sama. Begitu juga keputusan yang di bawah, sudut kiri dan kanan sama. Kecuraman suatu garis lurus dapat dilihat daripada kecerunan. Perhatikan kecerunan 0.5
sudut 26.42 darjah. Kecerunan 1, sudut 45.07 darjah. Semakin besar nilai mutlak kecerunan, semakin curam garis lurus tersebut. Okay, perhatikan kecerunan 0.5 berbanding dengan kecerunan 1. Garis semakin curam apabila nilai mutlak kecerunan semakin besar. Tanda positif atau tanda negatif pada nilai kecerunan menunjukkan arah kecondongan garis lurus. Okey, keputusan yang di sebelah kiri merupakan kecerunan negatif, manakala yang sebelah kanan merupakan kecerunan positif. Okey, bagi kecerunan negatif, garis condong ke kiri. Manakala untuk kecerunan positif, garis condong ke kanan. Contoh 1. Perhatikan rajah di sebelah. Bandingkan arah kecondongan dan kecuraman antara garisan MN dengan KL. Buat kesimpulan daripada kedua-dua rajah berikut. Okey, untuk penyelesaian, perhatikan kedua-dua garisan yang diberikan. Kecondongan MN 30 darjah, manakala kecondongan KL 45 darjah. Garisan KL mempunyai kecondongan yang lebih tinggi berbanding dengan garisan MN. Semakin besar nilai sudut, semakin tinggi nilai kecerunan. Maka, garisan KL lebih curam berbanding dengan garisan MN. Kecerunan ialah nisbah jarak mencancang kepada jarak mengufuk. Rajah di sebelah menunjukkan kanak-kanak sedang menuruni papan gelonsor di taman permainan. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik A dan titik B adalah setinggi 2 meter. Panjang garis lurus yang menyambungkan titik C dan titik B ialah 3 meter. CB ialah jarak mengufuk dan AB ialah jarak mencancang. Contoh 2. Daripada setiap rajah di bawah, nyatakan jarak mencancang dan jarak mengufuk di antara titik P dengan titik R. Okay, untuk soalan A, penyelesaian. Okay, berdasarkan rajah, jarak mencancang iaitu PQ bersamaan 2 meter. Manakala untuk jarak mengufuk iaitu QR bersamaan 4 meter. Okay, bagi soalan B, untuk penyelesaian, jarak mencancang iaitu RS bersamaan 4 unit. Okey, kita hanya mengira bilangan petak. 1, 2, 3, 4. Okey, seterusnya untuk jarak mengufuk iaitu PS bersamaan 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5.
Okey pelajar, perhatikan garis lurus yang diberikan. Perubahan Y ialah jarak mencancang, manakala untuk perubahan X ialah jarak mengufuk. Maka untuk mencari kecerunan M bersamaan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okey, pelajar perlu ingat huruf M yang digunakan mewakili kecerunan garis lurus. Contoh 3. Daripada rajah di bawah, tentukan kecerunan garis lurus bagi PQ dan BC. Perihalkan kecuraman garis PQ dan BC. Okay, bagi soalan A, untuk penyelesaian berdasarkan rajah, jarak mencancang ialah 4 unit. Jarak mengufuk ialah 3 unit. Maka untuk mencari jarak mencancang bahagi jarak mengufuk bersamaan 4/3. Maka kecerunan PQ ialah 4/3. Untuk soalan B, bagi penyelesaian, jarak mencancang ialah 2 unit, manakala untuk jarak mengufuk ialah 3 unit. Jarak mencancang bahagi jarak mengufuk bersamaan 2/3. Maka kecerunan BC ialah 2/3. Itu sahaja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua yang menonton. Sekian, jazakumullahu khair.